Nak cari baju OOT Merdeka? Dapatkan baju dari Stylo Clothing Brand. Memang wonderful habis. Jom kita unbox. Ini kotak dia. Pusing-pusing dulu kasi korang pening. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Ada helaian kertas. Apa ini? Wow, boleh menang RM50. Cara dia, tangkap gambar, post gambar dekat IG, tag IG Stylo Malaysia, letak hashtag Stylo Feedback. Simple. Wow, dapat 2 face mask free. Pen pun dapat. Boleh lukis tai lalat. Ini bisnes kat dorang. Memang senang nak order lepas ni. Ni baju dia. Jom kita pakai. So apa tunggu lagi guys? Aku dah dapatkan jersey Stylo Merdeka korang. Only at Stylo. Link aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berborak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video pada kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang satu lagi watak misteri yang telah disebutkan oleh Kid kepada Killer dalam manga pada chapter yang ke-1056 muka surat 16 untuk membantu mereka sekiranya mereka ingin mengambil bahagian dalam peperangan yang serius ini bagi mendapatkan One Piece. Dan hal ini telah menimbulkan sebuah tanda tanya bukan sahaja kepada kita yang merupakan pembaca manga One Piece, malahan kita juga dapat tengok yang even Monkey D. Luffy dan Nico Robin sendiri pun tertanya-tanya siapakah gerangan watak yang dimaksudkan oleh Eustace Captain Kid ini. Kalau karakter-karakter yang dalam manga sendiri pun tertanya-tanya, masakan bisa kita yang merupakan peminat ini tidak penasaran untuk mengetahui siapakah watak misteri ini? Maka dalam video ini aku akan cuba untuk menyenaraikan watak-watak yang mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan sebagai watak yang dimaksudkan oleh Kid ini, dan sangat-sangat berharap agar korang turut bersama-sama meninggalkan idea dan pendapat korang di ruangan komen di bawah untuk kita saling bertukar buah fikiran. Okay, so guys, jom let's proceed with the content. So guys, untuk mengidentifikasikan siapakah watak-watak yang berkemungkinan disinggung oleh Kid sebagai the man with the burnt scar, kita mestilah mengesan dulu apakah ciri-ciri yang ada pada watak ini selain daripada kesan parut yang ada pada tubuhnya dan mampu untuk memberikan kelebihan kepada Kid's pirate. Maka antara kelebihan yang terdapat pada man with the burnt scar ini termasuklah watak ini mempunyai ilmu pengetahuan tentang poneglyph dan berkemungkinan mampu untuk menterjemahkan tulisan yang terdapat pada batu bersurat ini, memandangkan Kid hanya menyebut tentang watak ini selepas mendapat salinan dari Road Poneglyph Wano yang telah diberikan oleh Trafalgar di Waterloo kepada mereka. Selain itu, watak ini juga mempunyai kekuatan yang luar biasa dan mempunyai ilmu pengetahuan tentang rahsia One Piece, kerana Kid menyebut nama watak ini juga hanya setelah Killer mengatakan bahawa mereka perlu menggunakan seluruh kekuatan mereka sekiranya mereka ingin turut menyertai peperangan All Out untuk mendapatkan One Piece ini. Dan akhir sekali, watak ini juga dilihat ada kaitannya dengan watak Law, kerana Law telah menunjukkan satu reaksi wajah yang agak kurang menyenangkan setelah mendengarkan hal tersebut. Berbeza dengan Luffy dan Nico Robin yang dilihat tertanya-tanya siapakah yang dimaksudkan oleh Kid itu. Namun setelah Kid mengatakan bahawa Kid Pirates kedengaran seperti mempunyai advantage kepada Luffy kerana Luffy dan yang lainnya tidak mengetahui siapakah watak dengan kesan perut terbakar ini pada panel yang terakhir muka surat 16 pada kali ini, maka kita dapat mengecikkan lagi skop perbincangan kita untuk mencari siapakah watak ini. Maksud aku macam ni, daripada kata-kata Kid ini menunjukkan kepada kita, in my thought, that watak berparut ini bukanlah hanya watak yang mampu untuk mentafsirkan tulisan pada poneglyph. Yalah, kalau itulah yang dikatakan oleh Kid sebagai satu kelebihan, maka apa yang lebihnya? Sedangkan Mugiwara Pirates juga mempunyai The Demon Child Nico Robin yang mampu untuk menterjemahkan poneglyph. Lagikan pula daripada segi bilangan road poneglyph sekarang, Luffy yang mempunyai advantage ke atas Law dan Kid, sebab Luffy telah pun mempunyai 3 salinan road poneglyph yang telah berjaya untuk didapatkan daripada Zou Island, Whole Cake Island dan Wano Kuni. Sedangkan Law dan Kid masing-masing baru mempunyai 2 salinan road poneglyph. Kita dapat tengok yang Heart Pirates hanya mempunyai salinan road poneglyph daripada Wano dan Zou, kerana Law tidak ikut bersama-sama Luffy untuk mendapatkan semula Sanji di Whole Cake Island dan terus berlayar ke Wano bersama dengan sebahagian lagi nakama Luffy. Manakala Kid pula hanya mempunyai salinan road poneglyph daripada Big Mom yang dikatakan oleh Kid bahawa mereka telah berjaya untuk mendapatkannya daripada Commander Big Mom, dan juga salinan road poneglyph Wano yang diberikan oleh Law ini. So kiranya Law dan Kid kena struggle lah untuk cari 2 lagi road poneglyph, sedangkan Luffy hanya perlukan 1 sahaja lagi. Tambah
pula bukan senang untuk Law nak menceroboh masuk ke Whole Cake Island, dan bukan senang juga untuk Kit mencari lokasi Zunisha yang senantiasa bergerak itu. Seterusnya pula, seandainya kita katakan yang watak ini dicari oleh Kit kerana kekuatan luar biasa yang ada padanya, pun tidak menyebabkan Kit lebih daripada Luffy. Sebabnya Mugiwara Pirates memangnya mempunyai Quadro Monster Luffy, Zoro, Jinbei dan Sanji yang mempunyai kekuatan yang monstrous. Lagikan pula Kit ni seorang yang kelihatan ego dan tidak mengharapkan bantuan kekuatan daripada orang lain. Maka ciri-ciri yang tinggal kepada watak ini adalah dia dilihat seakan-akan pernah berhadapan dengan Law, dan berkemungkinan watak ini mengetahui lokasi Road Poneglyph yang dulunya terdapat di Fishman Island, yang kita dapat lihat telah ditemui oleh Roger Pirates dalam manga pada chapter yang ke-967 muka surat 7. Oleh itu, seandainya Kit mengetahui tentang rahsia ini dan terus menuju ke tempat lelaki dengan kesan parut terbakar ini dan terus mendapatkan lokasi Road Poneglyph yang ada bersamanya, maka Kit akan mempunyai jumlah Poneglyph yang sama dengan Luffy tanpa perlu bersusah payah mencarinya. So dapat kita katakan yang itu juga merupakan satu kelebihan bagi Kid Pirates. Tambahan pula, bila mereka berjaya menemui Pulau Zou pun mereka tak perlu nak berperang dengan bangsa Ming, sebabnya mereka pernah beraliansi sebelum ini di Wano. Maka watak pertama yang aku teorikan sebagai The Man with the Burn Scars ini adalah salah seorang daripada mangsa Ohara yang telah terselamat selain daripada Nico Robin. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang kita semua tahu, dalam chapter yang ke-396 Pulau Ohara telah pun dihapuskan dengan serangan Buster Call yang telah menyebabkan pulau itu dijilat api dan terus lenyap daripada peta dunia One Piece. Maka sekiranya ada Oharian yang berjaya untuk melarikan diri, pasti mereka mempunyai kesan parut terbakar pada diri mereka. Sebab utama kenapa aku berpendapat demikian adalah kerana mereka ini merupakan golongan yang mengkaji tentang poneglyph. Mereka bukan sahaja mempunyai kemampuan untuk menterjemah poneglyph seperti Robin, namun mereka membuat kajian yang lebih mendalam ke atas poneglyph seperti mana yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-392 dan 393. Dan seperti mana yang kita tahu juga, sebahagian daripada poneglyph mempunyai futuristic information. Maksud aku macam ni, dalam poneglyph ada bagi tahu pasal informasi yang akan berlaku pada masa hadapan. Contohnya seperti kemunculan Poseidon dan kemunculan semula Joy Boy. So berkemungkinan dalam poneglyph juga ada memberitahu bahawa suatu hari nanti the road poneglyph yang berada di Fishman akan dialihkan. Yalah, sebab kalau kita tengok, poneglyph bukanlah satu benda yang senang-senang boleh dialihkan. Dan kalau kita nak katakan yang red poneglyph dekat Fishman tu beralih disebabkan oleh fenomena alam, contohnya seperti tsunami ke kan, benda tu agak tak make sense. Sebabnya kalau ada tsunami yang berlaku, kenapa pula poneglyph yang berwarna biru betul-betul dekat sebelah road poneglyph tu langsung tak beralih? Jadi aku berpendapat bahawa the road poneglyph itu possibly telah dialihkan oleh Sea King ke suatu tempat yang telah dijanjikan oleh Joy Boy, seperti mana perjanjian Sea King dan Joy Boy untuk mengalihkan Bahtera Noh. So guys, informasi tentang perjanjian ini mungkin diketahui oleh bangsa Oharian yang telah melakukan penyelidikan ke atas poneglyph ini, menyebabkan aku berteori bahawa the man with the burn scars yang dimaksudkan oleh Kid adalah salah seorang daripada the survivor of Oharian. Selain itu, berkemungkinan watak man with the burn scar ini juga berkemungkinan merupakan salah seorang bekas hamba abdi Tenryubito. Sebab seperti mana yang kita semua tahu, kesemua hamba Tenryubito akan ditandakan dengan satu kesan dengan menggunakan chop moho Tenryubito yang dipanaskan dan ditekap pada tubuh hamba-hamba abdi ini. Tak kisahlah pada bahagian belakang badan seperti mana yang kita dapat lihat pada Empress of Pirate Boa Hancock dan adik-beradiknya, ataupun di bahagian dada seperti Fisherman Tiger, atau di dahi seperti Hachan. Maknanya kesan Tenryubito yang ada pada diri mereka juga merupakan kesan parut terbakar. Dan kita juga dapat lihat dalam chapter yang ke-521 muka surat 16 yang Fisher Tiger telah berjaya untuk membebaskan sebahagian daripada hamba-hamba yang berada di Marijoa dengan tangannya sendiri. Maka berkemungkinan salah seorang daripada hamba yang telah terlepas itu merupakan mereka yang mengetahui tentang rahsia di manakah lokasi road poneglyph ini. Ataupun berkemungkinan juga watak tersebut adalah watak yang merupakan the survival of Flavens, yang merupakan tempat asal bagi Trafalgar di Waterloo, kerana bandar ini juga telah dihapuskan kewujudannya daripada dunia One Piece. Yelah, sebab kalau kita tengok reaksi Law ini seakan-akan tahu dan pernah berjumpa dengan watak yang dikatakan oleh Kid ini kan. Bagaimana menurut kalian? Please drop your comment down below. Okay? Namun demikian guys, dalam kita asyik berteori ni, kita tak boleh melupakan bahawa Oda ni adalah seorang kaki twist. Kadang-kadang dia sengaja meninggalkan teka-teki kepada kita dengan clue yang bertujuan untuk memerangkap kita dalam konsep Odanismnya, sehingga kan kita bukan main mencari siapakah watak tersebut, dan akhirnya tak, alih-alih watak itu adalah watak yang betul-betul ada depan mata kita dan jawapannya sangatlah senang. So aku menjumpai satu easy teori untuk menjawab siapakah the man with the burn scar ini, yang mana from my opinion watak tersebut adalah Sabo, the Flame Emperor. Sebabnya sebelum ini kita pernah tengok Oda telah membuat perkara yang sama semasa Oda memperkenalkan kepada kita tentang Nika dan juga Joy Boy. Dalam chapter yang
ke-1018, Who's Who ada mention pasal Shanks curi Gomu-Gomu no Mi dan kemudian mention pasal Nika. Rupa-rupanya Gomu-Gomu no Mi itu sendiri adalah Devil Fruit yang membawa Nika bersamanya, which is Mythical Zoan Devil Fruit Hito-Hito no Mi model Nika. Kemudiannya kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1014, Kaido ada bagi tahu yang Luffy pun tak mampu untuk menjadi Joy Boy. Lepas tu dalam chapter yang ke-1036, King ada teringat pasal flashback dia berborak dengan Kaido pasal Joy Boy, dan akhirnya dalam chapter 1043, Zunisha telah declare bahawa Luffy itu sendiri adalah Joy Boy. Maknanya, apa yang aku nak cuba sampaikan di sini adalah Oda ni telah menyediakan jawapan yang lebih straightforward untuk misteri Nika dan Joy Boy ni. So, tidak mustahil jawapan untuk The Man with the Burnt Scars ini juga adalah straightforward, memandangkan dalam chapter yang ke-1054 yang bertajuk Flame Emperor, lepas Oda telah meng-highlightkan kepada kita berkaitan Sabo yang sememangnya mempunyai burning scar pada wajahnya, dan tujuan Kid ingin bergabung dengan Sabo ini pula possibly untuk mendapatkan the all-out strength yang dikatakan oleh Killer itulah kan. Bekerjasama dengan Sabo secara tidak langsungnya membawa maksud bekerjasama dengan Revolutionary Army. Kalaulah pembentukan aliansi dengan Luffy dan Law juga yang merupakan sendirian berhad ni pun mereka dah mampu untuk mengalahkan The Dragon King Kaido, apatah lagi bekerjasama dengan organisasi yang dipimpin oleh the most heinous crime in the world, Monkey D. Dragon. So, what do you think, guys? So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Teruskan menyokong YouTube channel Kimis Converto untuk aku mencapai 150,000 subscribers. InsyaAllah, see you guys in the next video, and until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi